وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، إلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وولانا محمد، الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. Alhamdulillah, tamunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama menunaikan solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kitab hadis 40 kita, yang pada minggu lepasnya berhenti di hadis yang kedua. Hadis yang dibenali dengan hadis Jibril, hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soalan. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia Islam? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah pun jawab. Kemudian Jibril tanya lagi soalan, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Dan kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh malaikat Jibril tentang ihsan. Ihsan. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam buku tu, dalam kitab kita yang terjemahan bahasa Melayu tu, dia duduk pada muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Ia berkata lagi, beritahulah pula kepadaku mengenai ihsan. Jumpa apa? Ia beritahulah pula kepadaku mengenai ihsan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak merasa seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Situ kita berhenti pada minggu yang lepas. Jadi ulang sekali lagi, refresh sekali lagi. Di sinilah kata ulama, wajib kita mengaji tasawuf. Wajib kita mengaji tasawuf kerana semua soalan-soalan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini meliputi agama Islam secara keseluruhannya. Jadi kata ulama, Islam ini terdiri daripada 3 perkara yang utama, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi Islam ini kata ulama terkandung dalam ilmu fiqh. Maka kena mengajilah fiqh, wajib mengaji. Kemudian iman terkandung dalam ilmu tauhid, wajib mengaji. Dan ihsan ini terkandung di dalam ilmu tasawuf. Wajiblah kita mengaji ketiga-tiga ilmu ini. Baik. Jadi
bila disebut pasal ihsan ini, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Daqiqil Aid, ambo dah kutip kata-kata dia. Kata Ibnu Daqiqil Aid, dia kata hakikat ihsan ini ialah istihdar azamatillah. Kita menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita beribadat pada Allah. Dalam Quran sebut allazi yaraka hina taqum, yang mana Allah Azza wa Jalla ini melihat kamu di waktu kamu berdiri. Bila berdiri itu? Pada waktu kita semaya. Jadi pada waktu semaya itu kita kena rasa seolah-olah Allah itu melihat dan seolah-olah kita menghadap Allah betul-betul. Hak ni yang payah ni. Bagian ni yang payah kita nak buat. Kita ni akad takbir, Allahu Akbar, habis rata gi ko iong gi ko kebimo gi maideng gi rata reti. Jadi ingatan kita pada Allah Azza wa Jalla ni tak ada. Tak serupa sikit abuk kita dengan orang-orang dulu, tak serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak serupa dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Diceritakan, ayat cerita ni nak suruh kita bersemangat lah. Diceritakan bahawa ada seorang hamba Allah yang soleh, namanya Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang tabi'in. Az-Zubair bin Al-Awwam ni sahabat. Dia ada seorang anak nama Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Sayyidina Urwah bin Az-Zubair, sahulah ulama yang besar, tabi'in yang hebat. Kenapa kita ayat cerita Urwah ni? Urwah ni pernah sekali dia terpaksa kerat kaki. Kalau kita agak sepuluh orang nyakit keciman ni. Sepuluh orang nyakit keciman ni dan dia terpaksa kerat kaki. Bila nak kerat kaki ni, maka tabib pada masa itu, cerita dia panjang, kita ayat semula lah. Jadi tabib pada masa itu ayat kepada Urwah, wahai Urwah, kerat ni sakit ni kaki ni. Kerak ni sakit. Apa kata mu minum arak? Minum arak, dengan sebab mu minum arak ni mu akan mabuk, dan bila mabuk ni bolehlah kita buat mu jadi tak berasa manalah. Maka kata Urwah, dak, kalau minum arak tu berat lagi pada kerak kaki, berat lagi pada sakit bagi dia. Maka dia kata gini, biarkan aku semaya, lepas tu nak buat apa buat. Hebatnya Urwah bin Az-Zubair ini. Maka dia pun takbir, Allahu Akbar semaya. Bila semaya kan, tabib tu pun kerak kaki. Kerak kaki masuk semaya. Masya Allah. Dia seorang yang sangat sabar, Urwah ni. Panjanglah cerita, tuan-tuan bacalah cerita. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ayatnya begitu. Perasaan dia pada waktu semaya. Dia tak kuasa ke satu. Segala-galanya hilang. Begitu. Dan ihsan ini dia meliputi semua benda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang kita akan jumpa pula insya-Allah lepas pada ni. Rasulullah kata innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan pada semua benda. Semua perkara. Buat kerja apa pun dia kena ihsan. Kena bersungguh-sungguh dan kena teliti, kena sedar bahawa Allah melihat. Lepas tu iza qataltum fa ahsinul qitlah. Sekiranya kamu membunuh, maka kena bunuh dengan sebaik-baik. Ahsin, sebaik-baik. Sebab apa? Allah melihat dan Allah mengira. Inilah yang masuk dalam hati-hati salafun salih. Ihsan ini masuk dalam hati-hati orang-orang yang salih yang terdahulu, yang menyebabkan dia jadi takut pada Allah. Dia jadi takut pada Allah sebab dia berasa sebab Allah tengok semua. Jadi kita ni tak ada perasaan itu. Kita ni mari semata-semata. Orang dulu-dulu pernah Sayyidina Umar jalan malam, tuan-tuan tahu kan Sayyidina Umar jalan malam, berhib jalan malam. Jalan malam, siapalah dia lalu ke satu rumah, dia dengar perbualan ibu dan anak. Satu ibu dan satu lagi anak. Satu ibu dan satu anak. Jadi katanya ibu kepada anak tu, wahai anak, tambahkanlah susu di dalam air. Tambahkanlah susu dengan air supaya jadi banyak, esok kita boleh jual banyak. Maka kata anak dia, tak boleh. Umar tak buri. Umar buat keluar arah, jangan tambah air. Jadi bila begitu, dia kata tak apa Umar tak nampak. Maka anak dia jawab, Umar tak nampak, tapi Tuhan Umar nampak. Hebatnya. Jawab pesok budak perempuan. Dan Umar bila dengar ayat tu, maka Sayyidina Umar kata,
Ni boleh buat natu ni biasa ni. Maka dia pergi pindah budak tu. Itu cerita. Baik, nak ayatnya ihsan. Kemudian kita sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baik, ia berkata lagi. Sambung Ia berkata lagi, beritahulah pula kepadaku mengenai kiamah. Beritahulah kepadaku mengenai kiamah. Ini soalan keempat. Soalan pertama pasal Islam, soalan kedua pasal iman, soalan ketiga pasal ihsan, soalan keempat tanya pasal kiamat. Maka apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya itu sendiri. Maksudnya di sini dua-dua tak tahu. Aku yang ditanya soalan ini tidak tahu, dan kamu yang bertanya soalan itu pun tidak tahu. Ini maksud kata ulama, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il membawa makna dua-dua tak tahu. Dua-dua tak tahu. Malaikat Jibril tak tahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu. Lagu bila kiamat tidak tahu. Dan kata ulama, ambil pengajaran sedikit di sini. Sekiranya kita tidak tahu, maka kita kena kata saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalaulah kita ditanya oleh seseorang tentang hukum, tentang apa-apa saja perkara yang kita tidak tahu, maka kena jawab saya tidak tahu. Dan kata guru kita, jawab saya tidak tahu itu adalah separuh daripada ilmu, sebahagian daripada ilmu. Bila kita sedar kita tak tahu, maka kita mengaji untuk kita tahu, ataupun kita carilah jawapan yang benar. Kena itulah. Itu dia. Kena kata saya tidak tahu. Dan beginilah ulama-ulama sejak daripada zaman dahulu banyak jawab saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita kalau orang tanya benda yang kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Kata guru kami, apa yang dimaksudkan dengan wallahu a'lam? Maksudnya haza ma 'alimtu wallahu a'lam. Hak aku tahu ni je, hak lain tu Allah lah yang lebih mengetahui. Kalau kita boleh jawab. Kalau kita tak tahu rasa, hak aku tahu setakat ni ya. Tak boleh nak ayat dah. Lebih pada tu tak boleh. Baik. Kemudian orang itu berkata pula, malaikat ataupun tanya pula soalan. Kemudian soalan yang seterusnya, maka beritahulah kepada aku mengenai tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda kiamat. Beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Baik, maka kata ulama. Ni ulama, antara ulama yang sebut perkara ini ialah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ni meninggal dunia dah. Meninggal lah itu. Masya Allah. Rahimahullahu ta'ala. Dia sebut, biasanya ulama sebut rukun menuntut ilmu ni 3. Kena mengaji fiqh, kena mengaji tauhid, kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. Biasanya ulama sebut 3. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni rahimahullahu ta'ala, dia kata kena mengaji satu lagi cabang ilmu, iaitu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Sebab antara soalan yang ditanya oleh Jibril alaihi salam dalam hadis ini ialah Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat. Dan lepas ni kita akan tengok bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat kepada Sayyidina Umar, dia kata fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Hak mari itu ialah Jibril, dia mari nak mengajar agama kamu. Jadi agama ni termasuk Islam, iman, ihsan dan tanda kiamat. Tanda kiamat pun ditanya juga oleh Jibril di dalam hadis ini. Baik, maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, hamba perempuan melahirkan tuannya, antalidal amatu rabbataha. Gapo ditulis bawah tu nombor 7. Hamba perempuan dilahirkan tuannya, maksudnya perempuan-perempuan hamba dikahwini oleh orang-orang besar, lalu melahirkan anak-anak yang merdeka, dan bila besar mereka pula menjadi orang besar.
Apa dia riwayat tu? Begini. Kata ulama, ada beberapa takrif, ada beberapa tafsiran ulama berkaitan dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo makna hamba melahirkan tuan? Hamba melahirkan tuan. Gapo maksudnya? Yang dimaksudkan di sini yang pertama kata ulama, selepas ini, maknanya selepas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pembukaan negara-negara Islam. Maknanya agama Islam ini tersebar dan umat Islam ini pergi masuk negara-negara, perang, tawar negara ataupun kita kata pembukaan Islam. Dan bila berlaku perkara itu, maka akan jadilah perempuan-perempuan yang kafir ini, yang tidak Islam ini akan jadi tawanan-tawanan perang. Dah, jadi tawanan perang. Bila jadi tawanan perang, maka jadi hamba. Hamba kepada siapa? Hamba kepada orang Islam. Hamba kepada orang-orang Islam. Baik, bila hamba, maka bebas nak buat apa pun. Allah ni tak ada dah sistem perhambaan dah. Allah ni sudah tidak ada sistem perhambaan. Jadi bebas nak buat apa, maka bila menjadi hamba, maka si hamba perempuan tadi bersama dengan tuannya yang Islam. Bila bersama dengan tuannya Islam, maka mengandung. Bila mengandung, lahirlah anak. Bila lahir anak, anak tu jadi apa? Jadi hamba kau jadi tuan. Jadi tuan lah. Moga ayah dia adalah orang Islam. Ayah dia adalah orang Islam. Dan benda ni berlaku. Benda ni berlaku. Jadi benda ni berlaku tu lama dah lah. Tanda-tanda kiamat. Baik, itu tanda itu tafsiran yang pertama. Ada yang tafsir, beberapa tafsiran lain, cuma ambil di sini ialah yang disebut juga oleh ulama, hamba melahirkan tuannya. Ayat di sini ialah anak derhaka pada ibu. Anak derhaka kepada ibunya, dijadikan ibunya itu seperti hamba. Dijadikan ibu seperti hamba. Ibu belaka, ibu je masuk pinggan pun, ibu gosok baju pun, ibu masuk pun, ibu berapa habis kerja rumah ibu. Anak relax. Dan bukan setakat itu. Itu kebiasaan berlaku. Bukan setakat itu. Anak memanggil ibu dengan panggilan yang tidak baik, derhaka, meninggikan suara kepada ibu, seolah-olah ibu dia itu adalah hamba. Ibu dia itu adalah hamba. Maka ini pun berlaku pada zaman ini. Jauhnya kita dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala kata, wala taqul lahuma uff. Jangan kata kepada dua-dua itu, ibu dan ayah itu, uff, tak boleh. Tak boleh. Jadi buat itulah budak-budak muda kena mari mengaji. Hadis 40 ni. Rasulullah beringat, antara tanda kiamat ialah derhaka pada mak ayah. Jadi berlaku sungguhlah hari ni. Berlakulah apa yang telah berlaku pada hari ni. Itu tanda yang pertama. Baik. Kemudian, dan apabila engkau melihat orang yang dahulunya tidak berkasut, mu akan melihat orang yang dahulunya tidak berkasut. Kalau kita kat kaki ayah tak berkasut. Hidup bogel. Dia guna bogel. Maksudnya telanjang. Wa antara al-hufata urata. Urata ni maknanya tidak berpakaian. Alata, al-alah, apa kedana. Mengembala kambing. Ri'a asya' disebut dalam hadis. Mengembala kambing. Lalu bermegah-megah meninggikan binaan. Mu akan tengok orang miskin meninggikan bangunan. Mu akan tengok orang miskin meninggikan bangunan. Jadi di sini kita boleh ambil pengajaran yang mudah. Antara tanda kiamat ialah di akhir zaman ni banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Yalah sungguh. Banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Yang kedua maksud hadis ini ialah disebut orang miskin, orang miskin berkaki ayam, bertelanjang ke apa semua ni, nak ayat kepada kita bahawa perubahan manusia itu berlaku dengan cepat. Hari ni dia jadi miskin, esok dia jadi kaya. Itu akhir zaman. Hari ni miskin, esok dia jadi kaya. Dan bila dekat dengan kiamat, ramai orang kaya. Bila dekat dengan kiamat, ramai orang kaya dan ramai orang bermewah-mewah di dunia. Mewah dengan rumahnya sebagainya. Maka pada masa itu berlakulah kiamat. Jadi tuan-tuan, bab kiamat ni ada satu buku yang molek.
Buku yang molek tu boleh baca, ditulis oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni ditulis satu buku, Allah nama gambar, Tanda-tanda Kiamat. Tanda-tanda kiamat ni menariklah buku tu. Menarik buku tu, dia sebut satu persatu huraian-huraian berkait dengan tanda-tanda kiamat. Memang moleklah kita baca, sebab bila kita baca berbagai-bagai lagu tu, barulah kita sedar kita ni sudah berada di penghujung. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah benda yang paling ringkas. Perkara yang paling ringkas sekali. Ada lagi benda-benda yang lebih halus, yang banyak lagi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain, tanda-tanda kiamat ini. Baik, qala, kemudian orang itu pun pergi. Pergilah malaikat Jibril pun selepas tanya pak soalan tadi, maka dia pun pergi meninggalkan majlis itu. Tinggallah aku terdiam agak lama. Maka aku pun duduklah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa lama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa gerangan orang yang bertanya itu?" Wahai Umar, mun tahu tak siapa dia mari saat ni? Tahu tak siapa dia yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tengok. Jawapan sahabat. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ni kita kena belajar daripada sinilah. Maknanya jangan gaduh jawab. Jangan kita gaduh jawab. Ada kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah tanya sahabat, "Hari apakah ini?" Hari apakah ini? Semua orang tahu dah hari apa. Jadi kebetulan pada masa itu ialah hari raya Aidil Adha. Tapi apa jawapan sahabat? Sahabat jawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Apa nak dengar daripada Rasulullah? Nak dengar jawapan daripada Rasulullah ke apa yang Rasulullah tanya. Kemudian Rasulullah tanya lagi, bulan ini bulan apa? Semua orang tahu bulan apa ni. Jadi sahabat jawab lagi mana? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya. Tak jawab. Nak oyak kepada kita, adab bila ada orang yang lebih alim, maka jangan duk gaduh jawab. Gitu. Ada pun kita lah ni, segala benda orang tanya, berapa tahun pun ngomong. Jawab lagi lah. Kalau salah kat kita bagi pula. Tu dia. Bahaya kita lah ni, tak serupa dulu. Dulu sahabat-sahabat dulu dah. Ada satu hadis ni. Ada satu masalah. Seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar. Tak silap ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ni, kita akan jumpa pada ni cerita dia. Sayyidina Abdullah bin Umar ni, nak tahu satu masalah. Maka, dia tanya. Dia pergi tanya, Allahumma salli. Mula-mula dia tanya Sayyidina Umar dulu. Ayah dia dulu. Sayyidina Umar kata, tak tahu. Dia tanya tu. Tanya Sayyidina Aisyah. Dia tanya Sayyidina Aisyah. Maka, dia tanya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah pula kata, tak tahu. Tak tahu. Dia tanya pula orang lain. Dia tanya pula sahabat lain. Last kali dia main musim-musim sini lah. Siapa dia pula? Last kali, jawapan itu dia sebut hadis itu yang diriwayatkan oleh beliau itu sendiri. Orang yang bertanya soalan. Ya bui. Tawaduknya dia ni. Badi tolak. Tak sejawab. Ada begitu, badi jawab. Itu dia. Jadi jawapannya ialah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya itulah Jibril datang kepada kamu mengajarkan perihal agama kamu. Sebab itu daripada sinilah kata ulama Islam ini, agama Islam ini terkandung dalam hadis ini. Sebab apa yang diajar oleh Jibril, apa yang ditanya oleh Jibril ialah berkait dengan syariat Islam semua sekali. Dan setengah ulama kata sekiranya tidak ada hadis lain, cuma hadis ni satu sahaja tinggal, maka cukup hadis ni. Cukup hadis Jibril ini untuk menghuraikan tentang agama Islam. Itu kata sebahagian ulama. Baik, qala, kesimpulan hadis yang pertama, malaikat boleh menjelma sebagai manusia. Ni disaksikan oleh sahabat. Malaikat boleh menjelma sebagai manusia. Dalam keadaan-keadaan tertentu, malaikat menjelma sebagai manusia yang mana rupa parah dia seperti sahabat juga. Seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi, comel.
sahulah comel di kalangan sahabat. Jadi malaikat mari dengan rupa parah tu, orang yang comel. Yang kedua, ada setengah sahabat Nabi yang pernah melihat malaikat. Siapa dia? Sayyidina Umar dan juga sahabat-sahabat lain pernah melihat malaikat. Masya-Allah. Yang ketiga, rukun-rukun Islam hendaklah dikerjakan dengan sempurna. Sebelum minggu lepas kita kecek pasal rukun Islam. Nabi sebut sasa, syahadah, semaya, puasa dan sebagainya. Yang keempat, jangan malu bertanya mengenai hukum-hukum Islam. Jangan malu bertanya. Memang kena ada adab dalam bertanya, tapi jangan malu. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu adalah kunci kepada ilmu. Tanyalah soalan, tapi kena ada adab bertanya. Jangan kata tanya, kahwin tak ada nak jawab pun mudah. Tanya lagi soalan. Baik. Qala, yang kelima, rukun-rukun iman hendaklah diyakini dengan sempurna, dengan sepenuh hati. Ni kita kecek dah pada pertemuan kita yang lepas berkait dengan rukun-rukun iman. Yang keenam, membuat amalan hendaklah dengan ikhlas. Ni kita ambil daripada ihsan. Buat amalan hendaklah dengan ihsan ataupun dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kiamat pasti akan datang. Kiamat pasti akan datang berdasarkan hadis yang disebut oleh berdasarkan perkara yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, salah satu tanda-tanda kiamat ialah banyak orang-orang kaya. Banyak orang-orang kaya. Dalam satu riwayat disebutlah taqumu saah. Tak ingatlah. Tidak akan berlaku hari kiamat. Allahumma salli. Disebut kata Luka' ibn Luka'. Orang yang paling Luka' ibn Luka' itu jadi kaya. Maknanya orang yang paling hina sekali menjadi kaya. Jadi digambarkan suasana dekat dengan kiamat ialah pada masa manusia kaya. Ramai orang kaya, semuanya kaya. Dan dalam keadaan orang yang mendewa-dewakan kekayaan itulah timbullah fitnah, iaitu marilah Dajjal. Pada waktu orang kaya dan pada waktu orang alim tidak ada. Orang alim hilang. Allah matikan orang alim. Mati orang lain dalam keadaan manusia tak tahu mana hala. Maka di situ timbullah Dajjal. Bila timbul Dajjal, dalam kitab tanda-tanda kiamat disebut, bila timbulnya Dajjal, maka orang yang jahil pada masa itu dia kata, inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Dajjal inilah yang kita tunggu selama ini. Inilah dia tokoh yang kita duk tunggu. Ikon yang kita duk tunggu selama ini, inilah dia. Dajjal. Orang manusia pada masa itu hilang arah pedoman. Masya Allah. Baik. Banyaknya orang-orang kaya. Yang kesembilan, agama meliputi Islam, iman dan ihsan. Baik. Dan yang ke-10, Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi kena beringat semua. Ambil daripada mana tu? Ambil daripada ihsan. Ambil dia kutip kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah ni disebut apa dia? Ilahi umiyat ainun la taraka 'alaiha raqiba. Wahai Tuhanku, buta mata orang yang tidak melihat kamu yang sentiasa mengawasi. Butanya mata hati lah kita kata. Buta mata hati orang yang tidak sedar bahawa kamu melihat setiap masa. Itu kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita ni nak beribadah satu perasaan dipanggil muraqabah. Allah muraqabah. Minta-minta Allah wilah kepada kita rezeki satu sifat muraqabah yang mana kita rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala setiap masa. Baik, gapo lagi nak ayat sebelum kita nak masuk hadis yang seterusnya ni. Tak apalah kita pergi dulu. Hadis yang seterusnya al-hadisus salis. Ada lagi masalah? Ada lagi. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga rukun Islam. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kita yang seterusnya ini adalah hadis berkaitan dengan rukun Islam. Yang mana tuan-tuan tahu belakang dah. Tuan-tuan tahu belakang dah. Tapi kita mengaji pertamanya kata ulama wa fi i'adati ifadah. Pada pengulangan itu akan ada faedah. Pada pengulangan itu ada faedahnya. Kita duk mengaji dah rukun Islam, aku tahu belakang dah. Tapi bila kita mengaji pula ada tu bagai-bagai faedah-faedah yang kita akan dapat. Baik. Tengok terjemahan erti hadis. Daripada Abi Abdurrahman iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tidak anha tu, radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha kepada dia dan kepada ayahnya iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Baik, kita berkenalan dulu dengan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Siapakah dia? Dia adalah anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diceritakan bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini awal lagi masuk Islam. Awal masuk Islam maknanya selepas pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab masuk Islam, dia masuk Islam. Ada yang kata bahawa beliau ni masuk Islam bersama dengan ayahnya. Beliau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini masuk Islam bersama dengan ayahnya iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah kata Abdullah ini rajulun salih. Abdullah ini adalah seorang lelaki yang salih. Lagu mana boleh Rasulullah sebut? Ada beberapa riwayat. Ada yang kata bahawa beliau radhiyallahu taala anhu ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia bermimpi. Mimpi dia tengok satu. Dalam mimpi dia ada riwayat yang kata dia mimpi melihat syurga, ada riwayat yang kata dia mimpi melihat neraka. Dia mimpi satu benda yang pelik. Kitanya duk mimpi benda tak tahu ke mana hala dia. Kita mimpi. Tapi orang dulu, orang salih dulu dia mimpi benda yang sangat menakutkan. Hak ambo ingatnya kata masa dulu mengaji dulu dia bermimpi tengok neraka. Dia mimpi tengok neraka dan dia tengok orang yang masuk neraka. Dia tengok orang yang masuk neraka dan dia tengok dia sendiri pun nak pergi lah ke neraka. Maka benda tu sangat-sangat menakutkan dia. Dia bangun daripada mimpi dia. Dan ada yang kata dia royak mimpi tu. Dia royak mimpi tu kepada ahli keluarga dia dan perkara ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang kata bahawa Rasulullah sendiri tanya, siapa yang bermimpi? Maka dia pun royak cerita. Siapakah di kalangan kamu yang bermimpi? Seolah-olah Rasulullah tahu dah bahawa dia bermimpi. Maka dia pun royak cerita. Dia cerita, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya Abdullah ini lelaki yang saleh. Jadi riwayat kata dia ni adalah lelaki yang saleh sekiranya dia banyak sujud. Lepas pada tu tak ada lah antara manusia yang paling banyak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni terkenal seorang sahabat yang paling kuat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kuat mengikut sunnah Nabi hatta lagu mana? Hatta sehingga ke tahap dia naik unta, jalan sterik sampai di tempat-tempat yang tertentu dia kona. Dia buat macam pusingnya, macam kona kata guru kita buat macam pusingnya, lepas tu pergi pula sterik. Orang pun tanya, wahai Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, apa muat lagu ni jalan sterik ke sterik lah. Maka dia jawab, aku melihat Rasulullah buat gini. Masa aku duduk dengan Rasulullah, aku tengok Rasulullah kona. Aku kona tak biar aku gapo. Aku kona je. Dan pernah juga Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia musim sejuk, musim tidak panas, dia pergi berteduh bawah pokok. Dia pergi berteduh di bawah pokok. Orang tanya, wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar, kenapa berteduh di bawah pokok itu? Apa berteduh di bawah pokok itu? Maka dia jawab, aku melihat Rasulullah berteduh di bawah pokok ni. Aku duduk sini. Tu dia. Okey. Dan kita tengok banyaklah kelebihan-kelebihan dia. Hak hamba boleh hoyak je pada waktu
beliau sebelum meninggal. Ada yang kata meninggal dunia. Dalam dia kita bacanya dalam satu kitab disebut Usudul Ghabah, kitab pasal sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia meninggal dengan sebab kena racun. Kena racun tu bukan kena racun orang buh dalam makanan tak, tapi orang letak macam satu benda tajam disapu racun, kemudian dia kena benda tu. Adalah sedikit pertikaian yang berlaku pada zaman fitnah tu, pada zaman yang sangat bergolak pada masa itu, dan akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini kena jadi asbab lah kita kata, kena benda tu dan membawa kepada kewafatannya. Dan dia berwasiat, pada waktu jenazah aku diturunkan dalam liang lahat tu, dia berwasiat pada waktu jenazah aku diturunkan ke dalam liang lahat, bacalah Amanah Rasul, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ambo ingatnya ayat yang terakhir ataupun ayat awal dan akhir surah Al-Baqarah. Dia pesan kepada ahli keluarga dia suruh baca. Itulah dia Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 perkara. Islam itu dibina atas 5 perkara. Sebelum diriwayat lepas pada ni, yang berwayat selalulah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ataupun membuat misal agama ini seperti satu binaan. Seperti kemah ataupun seperti rumah. Dan di dalam rumah itu ada 5 tiang. Dan salah satunya ialah tiang seri, kita kata. Kamu tak kerti sangat, tapi tiang seri ni ada tengah tu tak? Tiang yang paling kukuh, yang mana sekali dia runtuh, habis runtuh. Kalau kemah, kalau awak kemah, di tengah tu dia ada satu macam tiang lah. Ada hak pak lagi, kemah zaman dulu kali. Pak tu dekat tepi. Jadi hak tengah tu, kalau runtuh hak tu, habis pakat runtuh. Baik. Jadi gapokah tiang seri itu? Iaitu mengucap bersyahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah kita kata tiang seri. Maka kalau dah tercabut hak ni, tercabut syahadah wal iyazubillah, habislah agama. Habislah agama. Dan besarnya nilai syahadah ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun dalam riwayat lain kata kalimah la ilaha illallah ni besarnya dia seperti satu pasport untuk masuk syurga. Walaupun tidak ada dah amalan lain, tak ada bandingan, cuma ada sunnah. Cuma ada la ilaha illallah ataupun ada kalimah syahadah ini, maka ada lagi peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat ni dalam perang. Bila musuh kafir ni nak mati, kalah. Bila kalah dia tak boleh nak buat apa. Dia kalah dah, tak boleh nak buat apa, pedang pun terlepas daripada tangan. Maka sahabat ni pun nak tikam, nak bunuh. Dalam perang dia pun mengucap. Dia pun mengucap. Bila dia mengucap, sahabat ni pun tikam juga. Kemudian selepas pada tu, benda itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ketika itu selepas dia mengucap. Maka Rasulullah tanya, adakah kamu bunuh dia selepas dia mengucap la ilaha illallah? Maka dia pun jawab, wahai Rasulullah, dia mengucap itu semata-mata kata tak seria kena bunuh sahaja. Dia mengucap itu sebagai perisai sahaja. Dia melolok itu, wahai Rasulullah. Ada riwayat yang kata bahawa Rasulullah, adakah kamu belah dada dia dan tahu isi hati dia? Maka Rasulullah ulai, kenapa kamu bunuh bila dia mengucap? Kenapa kamu bunuh bila dia mengucap? Ayatnya besarnya kalimah syahadah ini. Itu rukun Islam yang pertama. Yang keduanya ialah mendirikan sembahyang. Jadi kena ingat belakang, tahu belakang dah. Cuma berulang sekali lagi, sembahyang ni adalah rukun. Jadi pastikan tuan-tuan, kita, ahli keluarga kita, dan kalau boleh, pastikan semuanya sembahyang. Pastikan semuanya sembahyang. Orang yang tidak sembahyang ini, Allahu Akbar. Orang yang tidak sembahyang ni banyaklah cerita pasal orang tak sembahyang ni. Kalaulah kita kata dia tak sembahyang itu kerana malah, maka hukumnya berdosa besar.
Hukumnya adalah berdosa besar. Kalaulah kita kata satu bilik rumah, satu penjuru rumah tu terombok habis. Terombok jadi napuk habis. Orang lalu tepi jalan napuk dalam uduh dalam rumah tu. Maknanya nak hancur tu tunggu masa. Kalau tidak, semaya. Jadi pastikan semaya. Anak-anak kita, anak-anak kau siapa, cucu kau apa, pastikan semuanya semaya. Sebab apa ayat gini apa? Sebab apa ni mengajar juga. No? Alhamdulillah kita tengok budak-budak di Kelantan ni, masya-Allah, alhamdulillah kita tengok kesedaran dalam bab semaya ni sudah ada. Sudah ada. Kita tengok budak-budak remaja ni semaya, masya-Allah, alhamdulillah. Cuma ada lagi yang tidak semaya. Ada lagi yang tidak semaya. Ada seorang ustaz ditanya oleh seorang ibu. Ni kita baca ni, kita baca cerita tapi boleh ambil lah pengajaran. Seorang ustaz ditanya oleh seorang ibu, dia kata, "Wahai ustaz, anak saya ni kat payahlah weh nak gerak semaya subuh. Payah nak gerak tak bangun. Tak kat gerak. Tak saya bangun." Maka katanya ustaz tu, "Gerak ke mana-mana, gerak. Pas kali tak saya bangun juga ke mana? Tak saya bangun juga kan. Saya bahaya. Oh loh, saya bahaya nak kok." Maka katanya ustaz tu gini, tengok gini. Kalulah contoh, dia tidur, rumahmu tu terbakar, na'udzubillah, contoh. Rumahmu tu terbakar, lagu mana mu nak buat? Nak suruh dia bangun. Oh, memang kita regret mana-mana pun deh. Saya bahaya tak apa, mau kau bangun. Sebab apa? Nak suruh selamat daripada api dunia. Tak suruh terbakar hang. Lepas tu, api akhirat saya esok. Nak boleh lepas gitu. Maka mu kena kena ikhtiar ke mana-mana pun biar dia semaya. Biar dia bangun, biar dia semaya. Ada seorang syekh cerita, cerita semaya orang ni. Ada seorang syekh cerita, anak dia tak semaya. Bukan anak dia tak semaya. Ada seorang orang tua, dia mari mengadu, dia kata anak dia tak semaya. Apa tak tahu dah, penyakit apa tak semaya. Cakap royak. Maka adalah orang dia pergi cari seorang syekh di satu tempat nama Mosul lah, tak ingat. Mosul ni di Iraq. Pergi ke tempat tu, jumpa dengan seorang fulan, ada seorang syekh di situ. Biar anak muka cek dengan dia. Tengok dia buat apa. Maka gilah si anak itu, poknya bawa eret anak ni, pergi jumpa dengan Tok Guru lah kita kata. Pergi jumpa dengan Tok Guru. Tok Guru pun tengok ke anak dia. Mereka cerita lah. Jumpa tu Tok Guru pun tengok. Maka dia royak anak dia tak semaya. Tok Guru tu pun kata, syekh tu pun kata, "Ya bani salli as-salah tayyibi." Pak kata, "Ya bani salli as-salah tayyibi." Wahai anakku, semaya ni molek. Dengar ayat tu, kelik rumah tak tinggal semaya. Masya-Allah. Cerita nak ayatnya, tapi cerita ni syahid poinnya bab lain. Poinnya kata-kata yang keluar daripada hati masuk dalam hati. Kata-kata yang keluar daripada hati masuk dalam hati. Nak ayatnya, usahanya pok dia tu pergi cari nak suruh anak ni semaya. Jadi tuan-tuan, hamba mengingat diri hamba sendiri dan juga kepada tuan-tuan semua, jagalah diri kita dan ahli keluarga kita. Pastikan mereka mendirikan semaya. Itu yang kedua. Qala mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang ketiga. Yang keempat, mengerjakan haji di Baitillah dan berpuasa Ramadan. Yang kelima. Ini adalah dipanggil rukun Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita pergi sikit lagi kesimpulan hadis. Islam menyeru manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Islam tidak boleh meninggalkan sembahyang. Kita sebut dah sana ni. Kait dengan tidak boleh meninggalkan sembahyang. Yang ketiga, orang Islam hendaklah mengeluarkan zakat wajib. Cerita sikit mereka cerita. Lepas Rasulullah SAW wafat, timbul golongan yang tak bayar zakat. Timbul golongan yang tak bayar zakat. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka bila timbul golongan ni, bila tak bayar zakat, ramai, bukannya seorang dua, ramai, satu kampung atau satu kawasan. Berbincanglah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kita perangi mereka. Maksudnya kita perang dengan mereka. Kata Sayyidina Umar, masa tu Rasulullah tak ada dah.
Kata Sayyidina Umar, adakah kita nak memerangi, kita nak berperang dengan orang yang mengucap syahadah? Orang yang mengucap syahadah, cuma dia tak bayar zakat. Adakah kita nak berperang dengan mereka? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya aku akan memerangi orang yang cuba membezakan di antara solat dengan zakat. Maknanya dua-dua itu adalah wajib. Mereka ini diperangi sebab apa? Sebab dia ingkar kewajipan zakat. Bukan malah bayar zakat ni. Ingkar kewajipan zakat. Dia kata zakat tidak wajib dah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang. Diperangi. Jadi Sayyidina Umar mengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan umat Islam pun memerangi golongan itu. Itu cerita. Yang keempat, Islam menganjurkan umatnya supaya menolong orang-orang susah. Mana ni? Dalam zakat. Kita keluar zakat tujuannya untuk menolong orang susah. Yang kelima, mengerja haji adalah wajib bagi orang yang mampu. Disebut dalam hadis ni ialah mengerjakan haji. Yang keenam, orang Islam hendaklah berpuasa Ramadan. Insya-Allah sampai masa kita akan bahas lebih ni panjang. Yang ketujuh, Islam menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Ini agama Islam. Yang ke-8, Islam membersihkan rohani dan juga jasmani. Itulah dia agama Islam. Semua syariat Islam ini dia ada kaitan dengan roh dan juga jasad. Kita ambil contoh apa? Kita ambil contoh semaya. Semaya ni dari segi roh. Dan dari segi roh maknanya dari segi roh hati dibaiki dan juga dari segi jasad pun dibaiki. Jasadnya bagaimana? Jasadnya kata setengah guru dia kata pergerakan solat itu membaiki jasmani kita. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang telah ditemui dalam sains. Gerakan rokok, sujud itu memberi kebaikan kepada kesihatan kita. Ni kena tanya doktor lah. Kelebihan sujud lagu mana dari sudut sains, kelebihan iktidal lagu mana dari sudut sains. Saya cukuplah setakat itu pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.